KPM. Assalamualaikum. Kak tengah buat apa ni? Salam. Hai Irfan. Ya. Akak tengah susun buah ni. Baru pagi tadi beli. Nampak cantik, nampak segar. Mahal tak harga dia, Kak? Tak adalah mahal sangat buah-buah ni. Mampu milik lah. Sebab tu akak beli banyak. Oh, okey. Mampu milik. Tapi kan, Kak, Irfan muskil sikit sebab kalau Irfan pergi pasar, ada satu bahagian ni, bahagian makanan organik ni, Kak. Dia walaupun dia tak nampak segar, tak nampak cantik macam ni, tapi harga ni mahal lah, Kak. Oh, okey. Kalau buah ataupun sayur-sayuran organik, kita panggil dia sebagai tanaman organik. Okey. Tanaman organik ni memang dia macam tak gemuk sangat. Dia macam sayur dia biasa-biasa je. Biasa-biasa je lah, Lepas tak tu cantik sangat. kalau kita tengok kadang-kadang dekat daun dia tu macam ada lubang-lubang kena makan dengan ulat pun ada. Okey, tanaman organik ni dia mahal kerana dia ditanam secara semula jadi. Semula jadi, okey. Okey, yang mana dia tak gunakan racun serangga, dia tak ada gunakan racun perosak lah, ataupun dia tak ada gunakan baja kimia sintetik, dan juga dia adalah bukan organisma terubah suai genetik atau genetically modified organism, GMO. GMO? GMO tu apa, Kak? Tak faham lah. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami, Direct TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi tingkatan 5 dan pastinya inilah dia guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Mukminat Muhammad Nur dari SMK Vivekananda Brickfield, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah sihat. Kita nak panggil Cikgu Minat Betul. Ya, nama Biasa. mesranya Cikgu Minat. Okey, untuk hari ini kita ditemani juga dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita perkenalkan dulu Cikgu Zaimi Zainal Abidin dari SMK Putrajaya, Presiden 181 Putrajaya. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, hari ini Cikgu, kita akan belajar dengan Cikgu bagi mata pelajaran biologi dengan tajuknya teknologi genetik, Cikgu. Jadi permulaannya Cikgu, apakah ia? Silakan. Okey. Hari ini kita akan belajar tajuk teknologi genetik, okey, yang mana kita ada dua subtopik yang kita akan pelajari, iaitu kejuruteraan genetik dan juga bioteknologi. Baik, jadi sebelum kita mulakan, mestilah kita nak tahu definisi dia dulu kan? Betul, Cikgu. Okey, jadi kejuruteraan genetik adalah satu teknik manipulasi gen untuk mengubah suai sesuatu organisma bagi membentuk kombinasi gen yang baharu. Okey, dan kejuruteraan genetik melibatkan pemindahan segmen DNA daripada satu organisma kepada organisma yang lain melalui teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan ni menggabungkan maklumat genetik dua spesies organisma yang berlainan membentuk organisma yang baharu dan dikenali sebagai organisma transgenik. Okey. Jadi tadi kita kata teknologi genetik ni kita gabungkan DNA untuk dari dua spesies organisma berbeza, kita nak bentuk organisma baharu. Betul. Jadi DNA rekombinan ni melibatkan 3 proses. Okey, iaitu yang pertama kita akan buat manipulasi DNA in vitro, yang mana dia berlaku di luar sel organisma. Kemudian kita akan gabungkan ataupun kita kata sebagai rekombinasi DNA sesuatu organisma dengan DNA bakteria dan dalam plasmid atau bakteriofage, kita gunakan bakteriofage. Dan langkah yang ketiga atau kita kata proses yang ketiga adalah pengklonan, di mana kita akan mereplikasi atau kita akan memperbanyakkan progeny yang membawa DNA rekombinan tadi. Baik, Cikgu. Ada 3 caranya, Cikgu. 3 proses. Ya, betul. Sesuai, Cikgu?
Okey, tadi di awal tadi Irfan ingat tak ada adik tu dia tanyakan kakak dia kan Betul, dia macam pasal muskil. GMO kan. Ya, GMO tu apa, dia masih tak tahu sampai sekarang, cikgu. Apakah ia Apakah GMO? itu GMO kan? Okey, GMO ni sebenarnya singkatan dalam bahasa Inggeris. Perkataan dia adalah genetically modified organism. Okey, genetically modified organism. Maksudnya organisma terubah suai genetik. Jadi organisma terubah suai genetik adalah organisma sama ada dia haiwan, tumbuhan atau mikroorganism yang dihasilkan melalui teknologi DNA rekombinan. Dan organisma terubah suai genetik ini kita kenali dia sebagai atau kita panggil dia sebagai organisma transgenik. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan apa antara makanan yang boleh kita makan melalui proses organisma transgenik ni, cikgu? Okey, macam tadi kan kita kata tadi organisma terubah suai genetik tu bukan tanaman semula jadi. Betul, bukan tanaman organik. Bukan tanaman organik. Yeah. So dia bukan ditanam secara semula jadi. Oleh kerana dia adalah bukan tanaman semula jadi, maka dia adalah yang telah diubah suai. Ubah suai. Okey. Jadi selain daripada kita kata tadi kita ada haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma yang merupakan kita panggil sebagai organisma transgenik tadi. Okey, di antara banyak tu ada yang kita jadikan sebagai makanan. Contohnya, cikgu? Contohnya yang kalau kita tengok dalam tadi yang adik dia duk tengok tu ada jagung di situ, ada nenas kat situ, ada buah naga kan? Ya, okey, itu adalah contoh bagi kalau haiwan kita ada kambing, kita ada lembu, kita ada ikan salmon. Itu adalah contoh makanan organisma transgenik, makanan terubah suai genetik atau kita kata organisma transgenik yang boleh dimakan. Dan kita panggil dia sebagai makanan terubah suai genetik. Okey, dalam bahasa Inggeris dia genetically modified food. GMF. Okey, terima kasih Cikgu Minat. Baik, itulah pengenalan kepada topik kita ni, teknologi genetik. Jadi jom kita berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran biologi dengan topiknya hari ini, teknologi genetik. Okey, tadi kita ada kongsikan kepada anda tentang GMO ataupun organisma terubah suai genetik, yang organisma ini merupakan sama ada haiwan, tumbuhan ataupun mikroorganisma yang dihasilkan melalui teknologi DNA rekombinan. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Okey, jadi untuk segmen kali ini, cikgu, apa lagi perkongsian kita sebenarnya? Okey, tadi kita dah tahu kan maksud organisma terubah suai genetik. Jadi sekarang cikgu nak bagi dua contoh organisma terubah suai genetik. Okey, kita ambil contoh yang paling senang lah, yang biasa kita tengok, iaitu lembu dan juga kambing. Okey, lembu transgenik organisma terubah suai genetik, kita panggil dia sebagai organisma transgenik. Okey, so kalau katakan organisma itu lembu, okey, contohnya lembu, so kita panggil dia sebagai lembu transgenik. Oh, okey. So lembu transgenik menghasilkan susu tanpa beta lactoglobulin, iaitu sejenis protein yang boleh menyebabkan alergik kepada kanak-kanak. Jadi sebenarnya ada sesetengah kanak-kanak dia alergik kepada protein haiwan. So kalau dia minum susu yang ada beta lactoglobulin ni, dia boleh menyebabkan dia alahan. Contohnya dia jadi gatal-gatal ataupun dia cirit-birit. Jadi dengan teknologi genetik ni, kita boleh hasilkan lembu transgenik yang tanpa
tanpa protein tersebut. Tanpa protein tersebut. Ya. Tapi masih rupanya sama, masih daging Masih lembu. lagi susu. Masih susu. Susu. Okey. Susu, cuma susu tu tak ada protein yang boleh menyebabkan alergik kepada kanak-kanak tadi. Oh, okey. Itulah kebaikan cikgu kan? Ya, betul. Kemudian kita ada juga kambing transgenik. Okey, kambing transgenik ni adalah yang mana kita ambil dia punya gen manusia yang mengikut faktor pembekuan darah. Kemudian kita masukkan ke dalam kambing ni. Tujuan dia adalah untuk kita hasilkan susu kambing yang mengandungi gen manusia, yang mengandungi gen yang boleh yang ada faktor pembekuan darah. Okey. Kemudian kita akan dapatkan faktor pembekuan darah ni, kita tulenkan dia, okey, dan kita gunakan untuk merawat pesakit hemofilia. Okey, pesakit hemofilia ni kalau dia berlaku kecederaan, darah dia ni lambat beku. Lambat beku. Okey. Ya, Lambat sembuh lah cikgu Tak, darah dia tu lambat berhenti. Lambat berhenti. Itu maksud dia. Dia lambat berhenti. Itulah pesakit hemofilia kan Ya. cikgu? So, bila kita ada faktor pembekuan darah, darah tu akan membeku, dia blok darah tu daripada keluar. Okey. So, baik. kita kata kambing transgenik ni kita hasilkan dia adalah untuk kita dapatkan faktor pembekuan darah tadi untuk kita bantu pesakit hemofilia. Okey cikgu, dan Ifan boleh dapat sekarang ni cikgu bahawasanya GMO ini boleh menghasilkan organisma yang berkualiti mengikut keperluan. Betul tak cikgu? Betul. Dia boleh membantu kehidupan seharian kita. Okey cikgu, seterusnya adalah GMF, makanan terubah suai genetik. Silakan cikgu. Okey, tadi kita belajar tentang GMO, okey, makanan terubah suai organism. Okey, daripada makanan terubah suai organisma itu, daripada organisma terubah suai genetik itu ada yang boleh dimakan. Jadi kita panggil dia sebagai makanan terubah suai genetik, dan singkatan dia adalah GMF, iaitu genetically modified food. Okey. Kita ada beberapa contoh makanan GMF kat sini. Ya, silakan cikgu. Okey, kita ada soya, kita ada kelapa sawit, kita ada padi. Okey, yang ni adalah ubi keledek dan juga ubi kentang. Ya, cikgu. Kalau Irfan perasan, ini kan yang selalu kita makan. Betul, setiap hari mungkin kita akan makan benda ni. Seperti nasi kan. Kemudian air yang ni penting air soya. Yang ni sangat penting. Minyak kelapa sawit. Kalau tak cukup apa jadi? Tak cukup cikgu, tak masak minyak mahal. Minyak mahal sekarang perasan ni. tak? Minyak akan mahal. So kita perlukan dalam kuantiti yang banyak untuk tampung keperluan kita hari ini dengan keadaan kita kata semakin meningkatkan bilangan manusia semakin meningkat, dan ini adalah di antara orang kata makanan asas. Jadi makanan-makanan ini kita perlu pada kuantiti yang banyak. Okey, jadi teknologi genetik atau kita kata teknologi kejuruteraan genetik ini membantu kita dalam sektor makanan yang mana kita hasilkan makanan terubah suai genetik GMF. Okey, sebagai contoh ya, jagung. Okey, jagung kita masukkan gen bakteria Bacillus thuringiensis, okey, untuk tingkatkan kerintangan dia kepada serangan serangga. Jadi kita dah boleh dapatkan jagung yang lebih berkualiti. And then selain daripada itu, kalau contoh dari segi perikanan, kita kata sebagai haiwan transgenik, okey, kita ada ikan salmon. Betul. Okey, kalau ikan salmon biasa dia nak membesar, salmon ni kan biasa dekat restoran banyak. Irfan suka makan salmon? Suka cikgu. Okey. Apalagi sushi. Okey, nak dapat salmon yang besar tu susah. Kita ambil masa yang lama. Jadi apa yang dalam teknologi genetik ni buat adalah kita ambil gen hormon pertumbuhan ikan salmon Chinook. Okey, kita masukkan ke dalam ikan salmon Atlantik. Okey, daripada Chinook kita masuk ke salmon Atlantik. Okey. So tujuan dia adalah supaya ikan tadi membesar dengan lebih cepat, dan kita panggil dia super salmon. Selain daripada tu, dia boleh dihasilkan sepanjang tahun. Okey. Dan
ada lagi satu, ubi kentang ni kan. Ramai yang suka kan? Betul. Saya pun suka, cikgu. Kan, dia boleh jadi fries kan. Dia boleh jadi macam-macam lah. Snack dan sebagainya. Ya. Kan? Kalau sekarang memang trending kan makan fries, makan kentang ni kan. Jadi, dia kentang ni masalah dia adalah dia tak boleh tahan suhu yang rendah. Betul. Dia tak boleh tahan suhu yang rendah. Kalau dia rendah, dia jadi sensitif. Dia jadi tak cantik lah macam dalam gambar ni. Okey, dia jadi tak cantik. Dia macam rosak lah. Bila terlalu sejuk, dia jadi rosak. Jadi, apa yang kita buat adalah kita ambil gen yang boleh bertoleransi dengan suhu rendah tadi daripada tumbuhan Arabidopsis species dan kita masukkan ke dalam genom ubi kentang. Jadi ubi kentang tu boleh bertahan dalam suhu yang rendah. Jadi dia boleh membesar, dia boleh tumbuh dengan baik pada kawasan beriklim sejuk. Okey, tadi kita dah tengok dah contoh makanan terubahsuai genetik kan? Irfan tahu tak ciri-ciri makanan terubahsuai genetik? Ciri-ciri makanan terubahsuai genetik, cikgu, GMF. Tak pastilah, cikgu. Boleh tak cikgu tolong saya? Baiklah, ada 5 ciri-ciri makanan terubahsuai genetik. Okey, yang pertama, makanan ni, tanaman ni adalah rintang terhadap herbicide. Okey, iaitu racun rumpai. Yang kedua, rintang terhadap penyakit. Maksudnya dia tahan kepada jangkitan penyakit. Yang seterusnya digunakan dalam bidang perubatan. Dan kemudian boleh bertoleransi dengan logam berat. Dan yang terakhir, dia rintang terhadap serangan serangga. Okey, maksudnya cikgu, tanaman tu tidak akan didekati oleh serangga ke, cikgu? Maksudnya macam ni, rintang terhadap serangga ni, maksudnya dia dah ada gen yang boleh ada sesetengah tu, contoh kita bagi contoh di sini jagung. Okey, jagung ni kita masukkan gen BT, sejenis BT ni nanti dia boleh keluarkan racun yang mana kalau serangga makan, contohnya dia pergi makan jagung tu, dia mati. Oh, itu maksud dia. Dia mati. Baik. So bila macam ni dia boleh kurangkan penggunaan racun serangga. Dia tak payah makan banyak, dia makan sikit je. Makan sikit je. Faham so cikgu? Kita tak payah spray racun tu pada tumbuhan tu. Baik. So ada dua. Satu, dia boleh protect diri dia. Yang kedua, jimatlah kita punya kos tanaman tadi. Baik, cikgu. Seterusnya, okey. Jadi kita dah tengok yang kita nampak MGF atau kita kata makanan terubahsuai genetik. Ini membawa banyak kebaikan, dan membantu kehidupan seharian kita. Okey. Jadi seterusnya jom kita tengok apakah kebaikan GMF. Okey. Di sini hari ini cikgu nak kongsi ada 6 kebaikan GMF. 6 kebaikan. Okey, fokus semua murid ya. Yang pertama, dia dapat mengatasi masalah bekalan makanan dunia melalui penghasilan tanaman dan juga ternakan transgenik yang mempunyai kualiti yang tinggi. Macam yang kita kata di awal tadi, keperluan kepada makanan semakin meningkat disebabkan populasi manusia yang semakin meningkat. Jadi, keperluan makanan tu tinggi. Jadi bagaimana kita nak memenuhi keperluan itu? Dengan adanya GMF ni kita boleh hasilkan makanan pada kuantiti yang banyak dan juga lebih berkualiti. Contohnya seperti kelapa sawit, cikgu kan? Ya, nak kena banyak kan? Kalau kena tak, banyak. Nanti minyak mahal. Itu konsep dia sebenarnya. Itu. Sama jugalah kalau ikut beras, kentang, ubi, itu adalah makanan utama. Betul, keperluan asas kita. Keperluan asas kita. Okey, yang kedua, dia akan mengurangkan penghasilan mengurangkan kos penghasilan makanan tadi, atau kita kata kos nak menghasilkan makanan menjadi lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Sebab bila kita gunakan tanaman transgenik ni, kita tahu dia rintang kepada penyakit, dia rintang kepada racun rumpai tadi, dan dia adalah yang tahan penyakit. Jadi kita akan kurangkan kos dari segi yang pertama, kita tak perlu kepada racun tadi. Yang kedua adalah risiko kalau haiwan mati, risiko tanaman tak menjadi. So di situ dia akan mengurangkan kos. Kos tu jadi lebih rendah lah. Orang kata nak jaga pun senang lah kan. Sebab murah. Dan dia boleh dihasilkan pada kuantiti yang banyak dan dia juga berkualiti. Seterusnya dia dapat meningkatkan kandungan nutrisi tanaman. Okey.
kalau kita kata tadi, kalau kita tanaman transgenik ni macam yang kita tengok di awal tadi, kita tengok dia punya sayuran, buah-buahan dia lebih segar, lebih besar kan. So dia lebih kandungan nutrisi dia juga lagi banyak. Kita boleh tambah kandungan nutrisi dia melalui DNA rekombinan tadilah. Dan seterusnya mengurangkan masalah serangga dalam penanaman tambahan. Dan sebab dia memang dah rintang kepada serangga. Dan seterusnya mengurangkan penggunaan pestisida. Okey, sebab dia dah boleh rintang kepada serangga, jadi kita tak perlu kepada racun lagi. Betul, betul. Dan yang terakhir, yang keenam adalah hasil yang banyak menyebabkan harga makanan tadi lebih murah. Ini lagi kita nak dengar. Lagi murah sebab kuantitinya lagi banyak. Kalau kuantitinya sedikit, kalau di pasaran benda tu tak banyak, harga dia akan mahal. Jadi bila benda tu berlambak kan, ada banyak, so harga dia akan turunlah, murahlah sikit. Senang nak dapat, harga dia pun lebih murah. Baik, tetapi walaupun kita kata GMF ni mendatangkan banyak kebaikan, membantu kita dalam kehidupan, okey, bantu kita dari segi keperluan kita. Walau bagaimanapun tak ada benda yang perfect. Betul. Tak ada yang sempurna. Akan ada aspek positif dan juga aspek negatif. Ya, ada juga keburukan atau kita kata kelemahan GMF. Baiklah, yang pertama, spesies semula jadi akan terancam. Okey, tadi kita kata tanaman organik harga dia lebih mahal, betul? Betul, cikgu. Okey. Bila dia mahal, kalau Irfan lah, mahal. Kurus-kurus tak berapa cantik. Murah, gemuk-gemuk dan cantik. Mana Irfan akan beli? Yang sana, cikgu. Yang kedua tu, yang murah tu. Yang kedua kan. Murah, cantik kan. Jadi, bila permintaan terhadap yang organik ataupun spesies semula jadi ni, yang bukan transgenik ni, semakin berkurangan, orang nak tanam tak? Orang nak usahakan ke tak? Tak, cikgu. Tak kan? Jadi bila kurang diusahakan, maka dia akan terancam lah. Makin lama makin berkurangan. Okey? Kemudian yang kedua, kita kata terdapat kemungkinan dia kecil sahajalah, yang mana gen yang dimasukkan ke dalam GMF tadi dipindahkan kepada manusia. Contohnya gen rintang antibiotik. Okey? Bila kita masukkan gen rintang antibiotik ke dalam GMF, okey, GMF tadi akan rintang kepada antibiotik. Bila kita makan, dia pergi kepada kita. Okey, contoh bila kita tak sihat, doktor suggest ambil antibiotik kan? Betul. Okey, so kita makan. Bila kita rintang pada antibiotik, maksudnya dia tak berkesan. Faham, cikgu? Begitu. Okey. Dan yang ketiga, kesihatan manusia mungkin terjejas disebabkan dan juga kandungan genetik manusia juga mungkin terjejas. Sebab makanan terubah suai genetik tadi, kita dah ubah suai genetik dia melalui DNA rekombinan. Jadi bila kita ubah suai genetik dia, bila kita makan, ada kemungkinan. Ada kebarangkalian boleh menyebabkan kandungan genetik kita juga terjejas. Okey, itulah keburukan ataupun kelemahan. Kita kata keburukan atau kelemahan dan mungkin kesan sampingan dia lah yang kita tak berapa jelas lah. Baik, cikgu. Okey, ini adalah berkaitan dengan insulin, cikgu. Sebab tadi kita tahu ada 3 perkara yang boleh dihasilkan melalui GMO tadi. Ada tiga organisma yang dihasilkan. Haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma, cikgu. Mungkin cikgu menjelaskan apa yang cikgu boleh kongsikan berkenaan dengan mikroorganisma, cikgu. Okey, pernah dengar perkataan insulin? Pernah, cikgu. Okey, insulin tu apa? Okey, insulin ni, cikgu, apa Irfan tahu, fungsinya adalah untuk menukarkan glukosa kepada gula simpan. Okey, kita tukar glukosa kepada gula simpanan. Okey, so insulin ni dihasilkan oleh pankreas. Pankreas, ya. Okey, semua orang ada pankreas kan. So fungsi pankreas ni adalah untuk hasilkan insulin, dan insulin tadi akan menukarkan glukosa ataupun gula yang kita makan kepada gula simpanan. Okey, ataupun kita panggil sebagai glycogen. Okey. Jadi apabila seseorang itu atau kita kata pesakit diabetes mellitus, pernah dengar orang kencing manis? Orang kencing manis. Okey, orang kencing manis atau kita kata sebagai pesakit diabetes mellitus, ataupun kalau ibu mengandung, kita panggil GDM,
Okey, dia kalau biasa dia tak ada kencing manis, dia tak ada diabetes mellitus, tapi bila mengandung tiba-tiba dia ada kencing manis. Okey, dia ada GDM. Jadi apa yang kita boleh buat, apa yang bidang perubatan boleh buat adalah kita bagi insulin dari luar, okey, supaya boleh bantu kurangkan glukosa dalam darah dia. Okey, sebab kalau glukosa yang tinggi dalam darah boleh membahayakan kesihatan dia. Jadi kalau sebelum ni insulin ni tadi diperolehi daripada pankreas lembu atau babi. Jadi kita ekstrak insulin daripada pankreas lembu atau babi. Okey. Jadi kalau kita kata dalam keadaan yang sekarang, kita dengan adanya teknologi DNA rekombinan, dengan adanya teknologi kejuruteraan genetik, insulin ni kita tak perlu lagi ekstrak daripada babi atau pankreas babi ataupun lembu. Okey, dan kita boleh hasilkan pada kuantiti yang banyak melalui kejuruteraan genetik tadi. Okey. Jadi lihat kepada rajah di sini yang bagaimana penghasilan insulin boleh dihasilkan secara komersial tanpa menggunakan pankreas babi ataupun lembu. Okey, yang mana pada mulanya kita akan ambil serpihan ataupun kita kata gen insulin daripada serpihan DNA manusia. Okey, DNA yang gen yang boleh menghasilkan insulin tu daripada manusia kita ambil, kemudian kita masukkan kepada plasmid. Okey, plasmid tu adalah DNA bulat dalam bakteria yang digunakan sebagai vektor pengklonan. Okey, kita selitkan DNA gen insulin tadi, okey, kita selitkan dekat situ, kemudian kita masukkan ke dalam bakteria. Okey, masuk dalam bakteria, kita biarkan dia banyak kita biarkan bakteria itu. Kemudian kita lakukan pengekstrakan. Kita ekstrak, kita keluarkan insulin daripada bakteria tu. Okey, so kita boleh dapatkan insulin daripada bakteria. Okey, cikgu. Itu adalah penghasilan insulin melalui teknologi Ya, betul. Baiklah. Cikgu ada satu soalan untuk Irfan. Irfan boleh ingat lagi tak tadi kita kata GMF ni banyak kebaikan dia kalau nak berbanding dengan keburukan kan? Okay. Boleh senaraikan 3 daripada 3 Okey, Irfan cuba cikgu. Yang pertama boleh mengatasi masalah bekalan makanan cikgu. Betul. Yang kedua kita boleh mengurangkan kos penghasilan makanan. Betul. Yang ketiga makanan tu akan ada nutrisi yang banyak. Itu kebaikannya. Betul tak cikgu? Betul, tepat sekali. Okey, ada 3 daripada 6 yang Irfan senaraikan tadi. Betul. Baiklah, sebagai tanda Irfan dapat 1. Dapat 1 bunga. Ya, hari ni Irfan kena ada 3 bunga. 3 bunga cikgu. Okey, baru 1, ada 2 lagi. Okey, terima kasih cikgu Minat. Baik, sekarang ni kita nak berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran biologi dan saya Irfan Syami beserta dengan Cikgu Minat. Okey, untuk segmen kali ini cikgu, apa pula diskusi kita? Baiklah, tajuk kita untuk segmen ini adalah bioteknologi. Bioteknologi. Okey. Bio itu merujuk kepada biologi. Jadi biologi, teknologi. Rasa-rasa Irfan lah, apakah itu bioteknologi? Bioteknologi. Okey, Irfan rasa bioteknologi ini merujuk kepada teknologi yang menghasilkan produk biologi, cikgu. Betul. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Kita pergi kepada definisi penuh. Bioteknologi iaitu satu bidang yang menggunakan teknologi ataupun kaedah untuk memanipulasi organisma bagi tujuan menghasilkan atau mengubah suai hasil sesuatu produk biologi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu hasil keluaran ternakan dan juga tanaman serta membangunkan penggunaan mikroorganisma bagi tujuan khusus. Okey. Jadi bioteknologi ini melibatkan pelbagai disiplin sains.
Okey, dan setiap aktiviti yang melibatkan penggunaan organisma untuk sesuatu kepentingan telah dibezakan mengikut warna. Warna, okey. Ya, terdapat 10 warna mengikut jenis aktiviti telah dikenal pasti. Tahu tak Irfan apa maksud setiap warna? Kalau sekarang cikgu tanya, belum tahulah cikgu jawapan dia. Baiklah. Okey. Okey. Kita lihat di sini, kita ada 10 warna berdasarkan aktiviti bioteknologi. Fokus ni, baik. Daripada 10 warna ini terdapat 4 warna aktiviti utama. Okey. Okey, aktiviti utama bioteknologi iaitu yang pertama adalah warna hijau. Warna hijau. Iaitu proses meningkatkan hasil pertanian. Ini adalah aktiviti utama dalam bioteknologi. Okey, selain daripada itu, warna biru. Warna biru adalah bioteknologi marin. Dia juga adalah aktiviti utama dalam biologi. Ya, gambar ikan. Seterusnya, warna kuning. Kuning adalah makanan dan pemakanan. Dan yang terakhir adalah industri berasaskan mikroorganisma, iaitu warna putih. Okey, 4 ini ya, hijau, kuning, putih dan biru adalah warna aktiviti utama dalam bioteknologi. Okey, selain daripada itu kita ada 6 lagi warna lain, iaitu warna merah untuk perubatan dan kesihatan manusia. Kita ada warna kelabu iaitu bioteknologi alam sekitar, warna ungu undang-undang, etika dan falsafah, warna hitam perang biologi. Wah, okey. Okey, kemudian kita ada warna oranye, bioinformatik dan sains komputer. Seterusnya ada warna coklat, bioteknologi gurun dan kawasan kering. Okey, ini adalah 10 warna mewakili aktiviti bioteknologi. Okey, seterusnya sebelum kita pergi kepada aplikasi bioteknologi, cikgu nak tengok Irfan ingat lagi tak warna tadi? Okey, boleh tak Irfan senaraikan 4 warna aktiviti utama bioteknologi berserta dengan aktiviti tersebut? Sudah. Okey, maksudnya dekat sini Irfan kena cuba jawab, berikan kepada cikgu 4 aktiviti utama dalam bioteknologi. 4 warna dan aktiviti yang mewakili warna tersebut. Dekat atas meja, cikgu dah letak kat situ ada 10 warna. Irfan boleh pilih 4 warna utama tadi, kemudian Irfan labelkan dia dengan aktiviti yang sepatutnya. Okey. Mudah-mudahan kat rumah boleh cuba sekarang dengan Irfan. Kita ada 10 warna sekarang ni dan kita akan cari 4 aktiviti utama, cikgu. Ya, okey. 4 warna. Yang pertama, kita ambil dulu warna kuning. Irfan ingat lagi sebab Irfan suka makan. Okey, warna kuning. Warna kuning mewakili apa, Irfan? Mewakili, ada banyak dekat sini pilihannya. Okey, Irfan cuba ya, cikgu. Baik. Makanan dan pemakanan. Betul. Gambar pemakanan kan? Betul, cikgu. Betul. Okey. Yang pertama yang kedua, betul. Irfan ingat tadi ada gambar ikan tu, cikgu. Gambar ikan warna biru. Betul. Dan ia bermaksud aktivitinya adalah bioteknologi marine. Betul. Betul lagi? Betul. Okey, itu yang kedua. Kita pergi yang ketiga pula. Okey, tak sabar ni. Yang ketiga, kita dah pergi warna kuning, warna biru, ada lagi 2 warna iaitu hijau dan putih. Okey, warna putih warna mewakili industri berasaskan mikroorganisma. Betul. Okey, dan yang terakhir, cikgu, pastinya warna hijau melambangkan tumbuh-tumbuhan. Jadi, ini adalah aktiviti proses meningkatkan hasil pertanian. Betul. Keempat-empat betul. Maka Irfan dapat 1 lagi bunga yang kedua. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Baiklah, kita teruskan lagi dengan aplikasi bioteknologi. Okey. Hari ini cikgu akan kongsikan 4 aplikasi dalam bioteknologi. Yang pertama, kita mulakan dengan terapi gen. Okey, terapi gen ni digunakan untuk merawat atau kita kata mencegah penyakit genetik. Okey. Dalam terapi gen yang normal akan disisipkan kepada gen pesakit bagi menggantikan gen yang abnormal. Abnormal tu maksudnya yang tak normal. Okey, katakan dia ada gen yang abnormal, so kita sisipkan yang normal ke situ untuk supaya sel tadi boleh berfungsi kembali secara normal. Okey, antara penyakit yang boleh dirawat dengan kaedah terapi gen ni adalah cystic fibrosis, distrofi otot dan juga beberapa jenis kanser.
Okey, selain daripada terapi gen, aplikasi bioteknologi atau kita kata bioteknologi juga digunakan dalam pemprofilan DNA. Okey, pemprofilan DNA ni penting untuk kita bantu kita kenal pasti penjenayah untuk selesaikan masalah pertikaian berkaitan dengan identiti ibu bapa sebenar. Okey, atau kita nak mengesan penyakit genetik dan juga menguji keserasian penderma organ dengan penerima. Okey, dan pemprofilan DNA ni adalah teknik forensik yang digunakan untuk mengenal pasti individu berdasarkan DNA. Okey, yang mana untuk makluman ya Irfan, DNA setiap manusia adalah berbeza. Semua orang DNA dia berbeza di antara satu sama lain kecuali kembar seiras. Okey, kembar seiras je DNA dia sama. Kalau yang lain semua berbeza. Jadi dari mana kita nak dapat sampel DNA ni? Kita boleh dapat sampel DNA daripada air mani ataupun darah. Okey, bagaimana pemprofilan DNA ini dilakukan? Okey, yang pertama kita ambil dulu sampel air mani, kita ambil dulu sampel darah ataupun kulit tadi. Okey, kemudian kita ekstrakkan DNA tersebut, kemudian menggunakan enzim pembatasan kita potong DNA tadi kepada DNA fragmen DNA yang berlainan saiz. Seterusnya, sampel yang ada fragmen DNA yang berlainan saiz tadi akan dipisahkan melalui elektroforesis gel. Kemudian fragmen DNA yang berlainan saiz tadi dipindahkan kepada gel daripada gel ke membran nilon. Okey, kemudian kita akan gunakan prop radioaktif, filem X-ray kemudian diletak ke atas dia dan kita boleh nampak jalur DNA. Okey, jalur DNA ini akan membentuk profil DNA. Jadi inilah yang akan memberi pengecaman atau bagaimana kita nak tahu kita nak cam siapa pemunya dia lah. Okey, yang ketiga, bioteknologi juga digunakan untuk menghasilkan tumbuhan yang bertoleransi dengan serangga perosak. Yang mana kita akan ambil gen daripada bakteria Bacillus thuringiensis. Okey, kita ambil gen Bacillus thuringiensis, kita panggil dia sebagai BT. Okey, kita masukkan kepada tanaman. Contoh kalau kapas biasa kita masukkan gen tadi kita panggil kapas BT. Okay. Kalau kita letak dekat jagung yang BT baru tu jadi jagung BT. Juga kita buat pada terung. Okey. Jadi tujuan dia adalah supaya tanaman ini rintang kepada rintang kepada serangga. Okey, dan proses dia adalah kita ambil gen tersebut, kemudian kita masukkan kepada tanaman yang kita nak tadi. Seterusnya, serangga tadi tu, bila serangga perosak datang, dia makan, tumbuhan tadi akan keluarkan toksin. Okey, dan toksin ini akan membunuh serangga tersebut. Okey, jadi yang pertama kita dapat tanaman yang berkualiti baik, berkualiti tinggi, dan yang kedua kita dapat jimat dari segi penggunaan racun serangga. Okey, dan yang terakhir dari segi pembersihan tumpahan minyak. Okey, apabila minyak dia tumpah dekat permukaan laut kan, okey, dia akan yang pertama mencemarkan laut, dan kita tahu minyak dia kalau dengan air dia berada di atas permukaan. Betul. Density ni cikgu kan. Ya, dia akan berada di atas permukaan. So dia boleh menghalang oksigen daripada luar masuk ke dalam air juga. Selain daripada dia memberi pencemaran lah, boleh menyebabkan ikan ataupun hidupan akuatik mati. Jadi kaedah bioteknologi yang kita boleh gunakan adalah bioremediasi. Okey, iaitu kita gunakan satu kaedah yang mana kita membersih bahan pencemar tadi menggunakan bakteria. Bakteria ni sebenarnya dia akan gunakan minyak untuk menghasilkan tenaga, untuk dapatkan tenaga. Dia boleh uraikan minyak tu untuk hasilkan tenaga. Jadi dalam masa yang sama dia akan membersihkan minyak yang tumpah di lautan. Okey, terima kasih Cikgu Mina. Itulah penjelasan berkenaan dengan bioteknologi yang bermaksud teknologi untuk menghasilkan produk biologi. Okey, kita akan berhenti berehat dulu, kembali selepas ini dalam Direct TV KPM.
Direct TV KPM. Inilah je slot menengah atas Direct TV KPM bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Minat untuk mata pelajaran Biologi tingkatan 5. Okey, untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula diskusi kita yang berikutnya? Baiklah, untuk segmen kali ini tajuk dia adalah sumbangan bioteknologi dalam kehidupan. Okey, seperti mana yang kita ketahui, bioteknologi memberi banyak sumbangan kepada kehidupan seharian kita. Okey, dan juga terutamanya banyak digunakan di negara-negara maju dan kita Malaysia sendiri. Jadi, di sini hari ini kita akan bincangkan 4 bidang yang mana sumbangan bioteknologi yang paling besarlah. Yang pertama adalah bidang pertanian, yang mana sumbangan bioteknologi kepada bidang pertanian adalah baka ternakan dan tanaman yang terbaik dapat dihasilkan. Okey, melalui kaedah kultur tisu dan juga teknik pengklonan boleh mempercepatkan pembiakan tanaman, dan juga tanaman boleh dihasilkan pada kuantiti yang banyak dan juga bermutu tinggi. Selain daripada itu, penghasilan baka padi yang mengeluarkan hasil yang banyak dan juga cepat matang. Okey, pengklonan haiwan membolehkan haiwan dibiakkan secara besar-besaran dan mempunyai daya tahan terhadap penyakit. Selain daripada itu, penggunaan hormon membolehkan haiwan cepat membesar dan matang. Okey, dalam bidang perubatan, genetik seseorang dapat diubah suai. Yang kedua, kita dapat mengurangkan risiko penyakit mental dan seterusnya mengelakkan penyakit yang tertentu seperti kanser dan penyakit pewarisan. Okey, genetik manusia kerdil dapat melahirkan manusia yang normal, dan yang terakhir kita kata dia dapat membantu ibu-ibu yang sukar hamil untuk memperoleh zuriat. Dalam bidang forensik juga, dalam bidang forensik pula kita dapat mengenal pasti penjenayah daripada sampel air mani, darah, kulit dan juga folikel rambut. Selain daripada itu, dari bidang alam sekitar, mikrob boleh mempercepatkan perebutan bahan buangan. Mikrob juga mampu menguraikan najis dengan sepenuhnya, dan juga pencemaran dapat dikurangkan. Bila pencemaran dapat dikurangkan, maka kita dan alam sekitar akan lebih terpelihara. Itulah kebaikan dan juga sumbangan bioteknologi dalam kehidupan seharian kita, Cikgu. Okey, betul. Okey, jadi yang terakhir untuk hari ini kan, boleh Irfan berikan cikgu dua je Okey. bidang dan juga sumbangan bioteknologi kepada bidang tersebut. Baik, saya akan cuba cikgu. Boleh. Saya akan kemukakan 2 jenis jawapan. Yang pertama dari segi bidang pertanian, yang kedua adalah bidang perubatan. Okey, apa yang bioteknologi, sumbangan bioteknologi dalam bidang pertanian tadi? Okey, untuk pertanian cikgu, sumbangannya adalah banyak tanaman yang dapat dihasilkan secara berkualiti tinggi. Dan kedua, melalui kaedah kultur tisu dan teknik pengklonan ini dapat menghasilkan lagi banyak tanaman, cikgu. Betul. Okey, Hasil itu dia yang boleh dihasilkan dengan banyak pada sekali satu masa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua dari segi perubatan, cikgu, dapat mengurangkan risiko penyakit mental. Yang kedua, kepada ibu yang susah untuk hamil, kita dapat mengurangkan perkara itu dan menyebabkan mereka insya-Allah hamil. Ya, boleh bantu ibu yang sukar hamil untuk hamil. Yang ketiga, yang saya ingat lagi cikgu, dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit kanser. Betul. Okey. Jadi, sebelum kita melabur tirai hari inilah, Cikgu harap. Tapi nak ganjaran lah cikgu. Irfan dah jawablah soalan tadi. Mana bunga saya? Betul. Okey, Irfan berhak dapat bunga yang ketiga. Berhak dapat. Terima kasih cikgu. Bunga yang ketiga seperti yang cikgu janjikan. Yeah. Okey, sebagai pengakhiran cikgu, silakan perumusannya. Cikgu, sebagai pengakhiran untuk hari ini, cikgu berharap anda di rumah dan juga Irfan, boleh melakukan ulang kaji. Ada 8 perkara penting yang cikgu dah kongsikan pada hari ini, iaitu yang pertama adalah maksud kepada kejuruteraan genetik dan juga maksud GMO. Seterusnya contoh-contoh GMF dan juga ciri-ciri makanan terubah suai genetik. Okey, selain daripada itu, kita juga ada membincangkan tentang kebaikan dan juga keburukan GMF tadi.
Dan seterusnya kita ada berbincang tentang bioteknologi. Jadi apakah definisi bioteknologi? Juga kita ada bincangkan aktiviti bioteknologi. Ada 10 semuanya dan juga 4 aktiviti utama bioteknologi. Dan seterusnya menyatakan kepentingan ataupun sumbangan bioteknologi dalam kehidupan. Baik, itulah rumusan cikgu untuk hari ini. Dan sebagai murid cikgu, ya mungkin cikgu boleh berikan prestasi keseluruhan saya untuk hari ini. Bagaimana cikgu? Okey, 3 bunga dapat ni? Ya, dapat penuh 3 bunga untuk hari ini. Sangat cemerlang. Kalau kata 10, saya bagi 10/10. Alhamdulillah. Okey, rakan-rakan di rumah juga nak tahu cikgu, mana mereka mendapatkan latihan pengukuhan? Okey, untuk latihan pengukuhan, anda di rumah boleh dapatkan dari Pelantar Delima KPM. Baik, terima kasih ucapkan kepada Cikgu Nur Mukminat Muhammad Nur dari SMK Vivekananda Breakthrough Kuala Lumpur kerana bersama kami hari ini, dan terima kasih juga kepada Cikgu Zaimi kerana menjadi jurubahasa isyarat kita untuk slot menengah atas biologi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye. Bye.